Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasihi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini dapat bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar dalam siri Tadabbur Wahyu kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat lebih lanjut Tadabbur Wahyu, Faham Al-Quran, Faham Al-Baqarah 1. Malam ni Alhamdulillah gagah sikit suara dan minta maaf kerana semalam saya tak berapa sihat sikit. Pada malam ini insyaAllah kita akan melihat Faham Al-Baqarah 1, iaitu kita masuk surah Al-Baqarah. Di mana dalam awal surah ini kita akan dapat perhatikan dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu sebelum ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi pada kali ini kita akan nampak tulisan Al-Quran kita itu tidak ada nombor. Ini kerana sebahagian besar mengatakan bahawa Bismillah dalam surah lain bukannya ayat Al-Quran. Bismillah dalam Al-Fatihah adalah ayat Al-Quran. Dia termasuk. Tapi ada juga yang sebaliknya. Itu tak jadi masalah, perbezaan pandangan ulama'. Di mana di awal surah Al-Baqarah kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alif Lam Mim. Okey, saya tidak akan pergi kepada tajwidnya, cara baca panjang, pendek, dengung saya tak akan sentuh. Itu bukan kepakaran saya. Jadi kita objektif kita sekarang belajar faham Al-Quran. Untuk baca Al-Quran kena cari itu guru lain lah. Tak ada masalah. Kita belajar bukan seorang orang tu boleh semua benda. Boleh tajwid tu boleh, tapi saya tak suka ajar suatu yang benda yang semua benda kita nak conquer semua, tak payah. Kita ajar fokus kepada satu benda dan tuan-tuan tajwid tuan-tuan belajar dengan guru-guru yang lain insya-Allah. Jadi dalam Alif Lam Mim ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menunjukkan betapa Al-Quran ni sebenarnya luas makna dia. Kerana apa? Kerana satu yang kita dapat tengok ialah kita dapat perhatikan di sini Alif Lam Mim ini ditulis secara bersambung tetapi dibaca secara berasingan. Alif Lam Mim. Tapi ditulis macam baca alam. Mengapa? Itu yang kita katakan bahawa bacaan Al-Quran ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ambil daripada orang lain. Orang lain hanya tukang menceritakan saja Nabi baca macam ni, Nabi baca macam ni. Tapi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda baca macam itulah. Dan para sahabat disuruh tulis macam ni, tulis macam ni. Jadi Alif Lam Mim. Baca dia Alif Lam Mim. Ibnu Ashur menyatakan ada 21 pandangan. 21 pandangan tentang makna Alif Lam Mim. Tetapi saya tak akan sebut satu pun. Sebab apa? Apa yang saya nak beritahu di sini ialah secara khulasahnya, kesimpulannya ialah Al-Quran mengajar manusia, orang beriman, supaya faham bahawa agama Islam ni dia ada banyak pandangan. Allah buka ruang untuk berbincang, menggarap sesuatu benda, sehingga ayat Al-Quran yang daripada Allah itu pun ada ruang-ruang untuk manusia berbincang dan berpolemik. Masing-masing ada pendirian masing-masing. Jadi
maksud alif lam mim ni berbagai-bagai. Baca alif lam mim, iaitu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, antaranya alif lam mim. Okey. Jawapan yang agak famous juga ialah wallahu alam. Maknanya hanya Allah yang Maha mengetahui. Gitu. Tapi ada pandangan-pandangan lain. Okey, kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fih." Zalikal kitab. Inilah dia Alkitab. Inilah. Zalika tu maknanya ini. Alkitab. Kitab. Al tu menunjukkan sesuatu yang telah maklum. Maknanya apa? Kitab tu dah tahu dah kitab apa. Iaitu kitab Al-Quran lah. Jadi, kalau terjemah inilah kitab Al-Quran pun tak salah. Memang itu yang dimaksudkan. Sebab itu dia letak alif lam kat situ. Zalika. Zalika ni ada dua maksud sebenarnya. Yang pertama maksud dia itu, ini, dan maksud dia itu. Zalika belaka. Jadi boleh dipahami itu dan ini. Tapi dalam maksud di sini ialah inilah Alkitab. Alkitab dah jadi bahasa Melayu dah. Kita pun dulu orang Melayu panggil kitab. Cuma bila mari pengaruh bahasa Inggeris, kita panggil buku, buku. Dulu panggil kitab. Nenek saya, moyang saya memang panggil kitab. Dia tak panggil buku. Zalikal kitab. Inilah dia Alkitab. Yang menariknya ialah ayat Al-Quran ni dia turun dalam bentuk wahyu. Bukan kitab. Tetapi Allah namakan Alkitab. Sebab apa? Mengikut Ibnu Ashur, dia kata inilah inilah dia isyarat kepada Tuhan nak suruh tulis wahyu tu. Dia tak boleh sekadar dihafal macam tu saja. Dia perlu tulis. Jadi awal-awal dia panggil Alkitab. Okay. La raiba fih. La kita dah jumpa sebelum ni. Tidak ada. Seperti yang saya katakan. La dalam bahasa Arab ada dua maksud. Satu, tidak. Dia panggil la nafiyah. Yang bahasa Arab, istilah bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan tak payah hafal. La nafiyah maknanya tidak. Nafi, menafikan. Tidak. Adalah, dia bukan makna nafi. Tetapi dia makna la nahiyah. La nahiyah ni dia maknanya larang. Nahi dalam bahasa Hindustan. Nahi itu sebenarnya dalam bahasa Arab. La nahiyah. Tapi di sini nafi, iaitu tidak. Kalau nahi maknanya jangan. Nahi itu larang. Nafi maknanya menafikan. La di sini menafikan. La raiba fih. Tidak ada keraguan fihi. Padanya. Tidak ada keraguan. Ni perkataan raib ni kita tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Kataan barulah. Macam zalika dan raib. Alkitab kita biasa dengar ada di Melayu. Ya, perkataan la dah jumpa dah sebelum ni banyak kali. Inilah dia kitab yang tidak ada keraguan. La raiba fih, padanya. Fi maknanya pada, hi tu nya. Nya dalam bahasa Arab dia banyak jenis. Dia kena tengok siapa yang kita nak kata nya tu. Dia boleh jadi hi ataupun hu dengan ha. Tengok kedudukan grammar satu hal. Ha tu maknanya boleh baris depan, baris bawah, baris atas boleh. Dan yang kedua, kadang-kadang dia dengan ha, kadang-kadang dia dengan ha alif. Fiha. Kadang-kadang. Itu maknanya juga. Tapi sebab apa? Sebab kalau perempuan, dia ada ha alif. Ni lelaki.
Sebab Alkitab ni lelaki. Sebab apa dia lelaki? Sebab dia tidak ada tanda-tanda dia perempuan. Perkataan tu tak ada tanda-tanda dia perempuan. Bahasa Arab ni sensitif. Laki perempuan ni sensitif. Fi tu tak ada laki, tak ada perempuan. Sebab dia sendi kata. Dia panggil harf. Sendi kata dia tak ada laki, tak ada perempuan. Tapi ni dia ganti nama. Padanya. Dia ada laki perempuan. Bahkan dia ada 1, 2, 3. Untuk laki dan untuk perempuan. Contohnya, saya bagi contoh ni, tapi tak payah ingat lah. Dengar saja. Lepas tu nanti saya akan terangkan lagi sampai tuan-tuan dan puan-puan kata, tak payah terang lah Ustaz, kami dah faham. Okey, pada waktu tu saya pun tak payahlah buat video ni, dah faham dah. Tujuan kita memang nak faham Al-Quran saja. Jadi fihi. Jadi ada tempat-tempat yang dia akan guna fihima, pada keduanya, fihim, pada mereka, fiha, padanya perempuan. Tu kita keliru sebab tu. Tapi sebenarnya benda yang sama. Padanya. Okey, boleh ingat tak ingat tak apa. Kita jumpa lagi, kita terangkan lagi. Okey, inilah dia kitab. Inilah Alkitab. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudan. Iaitu merupakan petunjuk. Hudan. Hudan ni sebenarnya ialah hidayah juga. Cuma hudan ni ialah dia satu petunjuk. Hudan. Lepas tu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim semalam. Ihdi tu ni lah. Berikanlah aku hidayah. Sekarang hudan. Dia tu sebagai satu petunjuk. Apa dia? Alkitab ni, Al-Quran ni dia petunjuk. Al-Quran ni dia petunjuk. Macam mana dia jadi petunjuk? Kita baca, faham, kita dapat petunjuk lah. Bukan baca, tidur, mari petunjuk dalam mimpi. Bukan. Orang kita, dia baca Quran, dia tak rasa nak faham sebab dia rasa petunjuk tu ialah kena tidur, mari dalam mimpi petunjuk. Macam tu tak boleh. Halal haram, takkan nak tunggu tidur, mimpi. Bangun pagi esok, halal haram. Mana boleh. Hudan ni petunjuk, kita kena belajar lah. Kita kena mengkaji. Dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey. Jadi, inilah dia Al-Quran. Semalam kita minta nak dapat petunjuk kan? Hari ni dia bagi tahu. Inilah kitab yang dalam dia tu tidak ada keraguan. Dia tu ada petunjuk. Yang kata nak petunjuk sangat. Ni Quran. Dia petunjuk tetapi bukan untuk semua orang. Lil muttaqin. Kepada orang yang bertakwa. Li itu kepada. Asalnya li al-muttaqin. Tapi bila dia nak sambung. Lil muttaqin. Asalnya muttaqun. Tetapi bila ada li itu dia jadi muttaqin. Grammar dia lah. Li ni dia mengubah. Daripada muttaqun jadi muttaqin. Benda sama je. Tapi keadaan dia berbeza. Maksud tak lari. Muttaqin ialah orang-orang yang bertakwa. Mim tu menunjukkan kepada orang. Ya di akhir tu adalah tanda ramai orang tu. Lil muttaqin. Sebab tu dalam terjemahan dia kata kepada orang-orang yang bertakwa. Bahasa Melayu ni panjang. Sebab bahasa Arab letak mim je menunjukkan orang. Dia terpaksa sebut orang-orang. Bahasa Arab hanya letak ya menunjukkan ramai. Kita terpaksa ulang 2 kali orang. Orang-orang. Kemudian yang pula kena letak. Barulah sebut takwa. Orang-orang yang bertakwa. Bahasa Arab letak satu perkataan saja. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika Al-Quran ini turun dalam bahasa Melayu, betapa panjangnya Al-Quran ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kepada kita, dia jadikan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah Al-Quran tu sedang-sedang molek saja. Tak terlalu panjang. Tak juga terlalu pendek. Lil muttaqin.
bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat lah bersedikit daripada apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, kita perkenalkan siri tadabbur wahyu kita kepada kawan-kawan dan sanak saudara dengan memberikan kepada mereka nombor 011589356652 untuk mereka hantar nama dan tempat bandar tempat tinggal mereka, dan insya-Allah dengan itu kita dapat hantar kepada mereka siri tadabbur wahyu setiap hari. Mudah-mudahan mereka pun dapat faham Al-Quran juga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.